Berhak untuk dilindungi dan mendapatkan keperluan dan kasih sayang yang sempurna. Islamic Relief Malaysia ingin mengajak anda semua untuk memberikan sinar kepada mereka dengan menghulurkan sumbangan melalui kempen My Yatim Care for Orphan. Hubungi 03 8926 3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini. Bertemankan Pian dan juga Hazwan di Warna Pagi dah 8.34 minit pagi. Seperti yang kita janjikan tadi, kita nak teruskan lagi pengisian Warna Pagi menerusi rancangan topik pagi untuk hari ini ya. Kita nak membincangkan bersama-sama. Takkanlah kami berdua dengan tetamu bertiga sahaja. Kalau boleh sahabat-sahabat kita yang turut terkesan dengan moratorium ataupun penangguhan bayaran balik pinjaman dan sebagainya dalam tempoh pandemik COVID-19 ni, bolehlah kita bersama-sama dapatkan pencerahan daripada tetamu kita yang sudah pun bersama, dan juga kita bawakan di Facebook IKIM FM secara langsung. Tetamu kita Puan Hajah Rohani binti Datuk Muhammad Syahir yang merupakan penulis buku-buku perancangan kewangan dan juga perunding kewangan Islam di konti kita. Assalamualaikum Puan Hajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah. Sihat kita hari ni? Sihat. Puan Hajah Rohani yang sentiasa bersemangat dan positif seomolah. Seronok kita. Terima kasih banyak Puan Hajah datang bersama. Terima kasih undang kita saya. Kalau bertemu Puan Hajah pun mesti hari Selasa. Sebab tahun lepas Puan Hajah datang bulan Mei tahun lepas untuk Inspirasiku. Inspirasi aku. Di studio sebelah. Studio sebelah sana. Oh ya. Ini dekat sini pula. Alhamdulillah. Okey. Dan sahabat-sahabat sekalian boleh juga saksikan kita di Facebook Live, dan dalam ruangan komen tu boleh mungkin tulis sekali apa kesan dalam tempoh pandemik COVID-19 ni bila moratorium dah habis. Lepas tu mungkin kalau ada lagi yang terkesan dari sudut pendapatannya, kerja, kalau mungkin ada yang kata saya perlukan lagi moratorium setahun dan sebagainya. Contoh, bolehlah kongsikan komen kat situ sambil-sambil kita dengarkan perkongsian Puan Hajah. Mungkin untuk mukadimah, apa sebenarnya implikasi bila berakhir ataupun pasca moratorium? Hajah. Ya, silakan Puan Hajah. Terima kasih Pian dan Hazwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Memang bila dengar topik dia pun dia macam syahdu sikit. Sebab korang kasih tajuk dia macam berakhirnya moratorium. Nasibnya kan. Dia punya macam drama lah sikit. Bagi orang memang drama ni merupakan akhirnya sebuah period perbelanjaan. Ada kategori yang memang masa moratorium ni sebenarnya mereka pun tak memerlukan pun kan. Maksudnya dia tak memerlukan tak bayar hutang tapi mereka ambil. Dan sebenarnya dia orang pun tak terkesan. So ada kelompok ini So masa tempoh moratorium tu saya yakin mereka sedang holiday sini, holiday sana, menikmati. Holiday, walaupun dalam negara tu. Sana sini pasal holiday. betul tu tak benar dibayangkan. Tiba-tiba dapat. Kalau dulu biasa you bayar 2,000, 3,000 sebulan, tiba-tiba you dapat lebihan. So 6 bulan kan you bayangkan 6 bulan kalau 2,000 sebulan pun dah 12,000 dia dah berbelanja. Ini bagi mereka yang kategori berbelanja lah Kategori satu. Tapi kategori 2 tu mungkin dia pun tak perlu tapi dia ambil juga. Tapi dia tak berbelanja dan dia mungkin melabur ke, dia letak untuk kurangkan hutang yang lain ke kan. Dia ni kategori 2 ni saya sukalah awam macam ni, suka dan tak suka juga lah. Sebab sebenarnya suka dia tidak berbelanja, tapi tak suka sebab dia tak perlu moratorium, kenapa ambil kan kena Patut juga. boleh je teruskan mungkin bayar. orang depan saya ni kot macam dia terkena je tak saja Kita tengah-tengah antara dua tu. Anak-anak saya ni pun ada ni, saya rasa ada yang ambil yang tak perlu, ada yang ada yang perlu dan sebagainya. Apa yang dengar mak cakap tahu kan. Okay. So kira terkenal lah tu. So yang tak perlu tapi pasal ada yang saya fahamkan ada satu institusi kerajaan atau agensi kasih pinjaman, orang tak minta moratorium pun diberi. So ada secara otomatis macam tu. So itu sebenarnya ialah kata pihak bank, dia kata dia kasih secara otomatik. Kalau you tak nak, you bagi tahu. Kalau kan? tak nak Itu baru yang, bagi tahu lah. So orang kata saya tak nak pun tapi dia orang kasih. Kan ada macam sebenarnya I think you are responsible out there kan. Bukanlah korang tak faham sangat. Faham benda tu keluar dalam surat khabar, benda tu keluar dalam TV semua kan. So kita dah faham kalau kita tak perlu jangan ambil. Betul. So kalau kita tak perlu jangan ambil, dan anda still keep on paying, dan orang bank pun sukalah hati dia sebab dia tahu yang you all mampu tapi you all tak ambil. So kategori 2 dah kita ada 2. Dan kategori ketiga ini kita simpati dan empati sikit lah sebab mereka ni memang golongan yang terkesan dan memang amat memerlukan tempoh bertenang ini sebab dia orang melalui situasi di mana mungkin salah seorang daripada pasangan ketua keluarga diberhentikan kerja. Mungkin
di potongan gaji. Dan mungkin saya pernah dengar yang paling sedih sekali, dua-dua pasangan suami isteri diberhentikan kerja. So kelompok ni memang kita empathize sangat dengan anda, dan anda memang memerlukan tempoh bertenang ni sebab 6 bulan ni sibuk mencari kerja lain kan, kita dengar. Especially dalam airline industri, perhotelan ya. Dan kita pernah dengar yang dulu dua-dua dalam airline industri dan diizin ditakdirkan dua-dua diberhentikan kerja. Mereka terpaksa cari ruang, ada yang jadi Grab, ada yang jadi semualah, dia akan usaha asalkan memang halal. Ya, please ya, kan luar sana asalkan halal, please ya. Jangan setakat nak kasih makan anak keluarga semua, bukan. Kena asalkan halal ya, halal dan pendapatan anda teruskan. Tapi kategori ini memang bila akhirnya moratorium ni, memang rasanya saya pun dapat membayangkan ya situasi anda macam mana kan. Tetapi alhamdulillah ya, jangan terlalu gusar sebab ada ruang untuk anda memohon pada pihak bank. Dan pihak bank, saya dulu pun banker ya, banker yang otai betul lah ni. Saya banker masa tahun 80-an, agaknya pian pun tak buat anak, tak lahirkan lagi, awak pun tak lagi. Itulah pasal. So saya dah dalam industri bank sejak 1982 ya. So maksudnya kalau banker sekarang sepatutnya lebih engage dengan customer ya. Bankers sepatutnya memahami situasi klien you all juga ya. Bankers yang dengar ni mesti faham lah. Ni klien korang yang dulu korang pergi promotekan hutang, pinjaman rumah semua. Sekarang diorang your own client mengalami masalah. So sepatutnya you pun macam empathy sikit lah kan. Dan tak usah asyik nak menagih hutang je bila orang tu tak mampu nak bayar. Betul. So saya difahamkan memang separuh bank memang agak kasar lah sebab satu klien pergi kata nak berunding, kata saya tak mampu nak bayar. Kata tak, moratorium dah habis, you bayarlah. So ini tak sepatutnya berlaku ya. So saya tak maulah mention nama bank tu, tapi salah satu yang terbesar lah. Ada yang diadukan lah ya. Ada kes yang diadukan. Saya dah cakap dengan pelanggan bank ni, awak pergi mengadu ke bank negara. Sebab ni bank negara dah memberi besar punya ruang untuk all bank to be flexible. Be flexible with your clients. Dengar dulu dia orang punya situasi. Now, of course you as banker, you boleh ambil lah dokumen untuk proof situasi klien you. Kalau klien you kata saya diberhentikan kerja, you minta lah surat. Dapat surat dia dah berhenti kerja, then you kena berunding lah dengan dia. Support letter support letter. Dan dia kata ada, saya difahamkan memang industri, especially industri penerbangan ya, ada yang diberhentikan kerja, ada yang dipotongan gaji, ada yang disuruh cuti tanpa gaji. So situasi ini kan berbeza-beza. Betul. Dan difahamkan kalaulah katakan gaji you dikurangkan sampai 15%. So dulu you dapat kata 10,000, sekarang you dapat 1,500. Bayangkan kalau dulu masa gaji 10,000, you mampulah nak bayar 2-3 ribu loan sebulan. Sekarang kalau gaji you jadi 1,500, macam mana nak mampu? So seharusnya bank kata, if your gaji is dipotong ke 15%, I will potong your ansuran to 15%. Di mana dikurangkan sebanyak berapa banyak yang you dikurangkan. So it's clear kan. So nampak yang you meraihkan jugalah kesusahan. Bukan meraihkan lah, apa namanya istilah, menyantuni, membantu bersama-sama lah kan. Berasai ya dia orang punya kepriatan tu, dan you empati lah kan. Betul, empati lah. Dan you pun buat situasi macam tu. Saya harap pihak bank yang mendengar, especially the bosses, sebab saya sempatlah memberi WhatsApp kepada bos-bos bank juga. Ada yang saya beri WhatsApp pagi ni, kata dengarlah, you know. So saya harap mereka yang mendengar tu, you all are CEOs, you all are in position. Duit tu bukan duit korang pun kan. Korang sebenarnya diamanahkan jaga duit yang sebenarnya orang ramai punya duit juga. Bank kan, bank depositors is duit kita. Klien you tu sebenarnya duit you, duit klien ya. Duit shareholder sikit je. So kalau macam tu, you buat topi yang you ni seorang yang memahami, prihatin, besar jiwa. Apabila klien mengalami kesusahan, you tengok bantu apa yang you boleh bantu. Betul. Baik, itu sedikit gambaran mukadimah kita tentang implikasi terhadap golongan-golongan tertentu daripada moratorium yang mana turut ditawarkan yang Mak Perdana Menteri pun dah beritahu dah sebelum ni, bila sekarang ni nak habis, ada golongan yang terkesan yang tak ada kerja, mungkin boleh ditangguhkan sampai hujung tahun.
Ada pula yang mungkin berlaku pengurangan gaji macam Puan Hajah sebut tadi, mungkin boleh dikurangkan komitmen ansuran tu. Dan kalau yang tak perlu moratorium, macam tak perlulah kan. Hanya dah ngangguk je. Kejap lagi cakap kita je cakap je kan. Cerita kan. Hajah pun nak bagi pesanan pada bank juga supaya kita sama-sama prihatin. Kejap lagi kita nak ceritalah Puan Hajah bila ramai yang terkesan. Mungkin ada antaranya Cik Kia, Pakcik Kasim, Pakcik Ramli semua, Pakcik Ramli, Uncle Donald, semualah yang terkesan tadi tu. Macam mana cara terbaik untuk kita rancang kewangan kita dalam tempoh yang mencabar sekarang ni. Sebentar lagi untuk perkongsian topik pagi. Jangan lupa ajukan soalan anda laju-laju di ruang komen Facebook ataupun WhatsApp kita. WhatsApp kami 0112900004 juga yang tengah tonton kami secara live di Facebook pun anda boleh sharekan video ini, okey? Kita berehat dulu, kembali selepas ini terus dengarkan kami di Warna Pagi. Inspirasi Islami. Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim, Subhanallahi wa bihamdi, Subhanallahil azim. Sah. Apa sah? Nuraisa lah. Kenapa? Nuraisa produk makeup mesra wudu. Nuraisa yang bantu bimbing suri rumah untuk berniaga tu? Iyalah. Kenapa? Apa sah Nuraisa ada program bina bisnes di seluruh Malaysia? Aku pun nak dibimbing Nuraisa lah. Sah kau tak boleh. Bini kau boleh. Nuraisa nak bimbing wanita lah. Wanita. Apa sah Nuraisa produk mesra wudu? Foundation, lipstick, makeup mudah dibersihkan. Jom bina perniagaan dari rumah dan jana pendapatan dengan Nuraisa. Nuraisa. Amboi, nampak lawa lah masjid kita. Warna pun ceria. Pakai cat apa tu Ustaz? Mestilah Bina Paint. Bina Paint? Patutlah nampak bagus sungguh. Memang bagus lah. Rumah saya pun guna Bina Paint. Cat keluaran syarikat tempatan berkualiti tinggi dan mesra alam. Yang lagi bagusnya, Bina Paint mengamalkan patuh syariah dan diiktiraf oleh SIRIM. Alhamdulillah, diyakini suci. Ya ke? Mana nak dapat tu Ustaz? Layari binapaintstore.com atau Facebook Bina Paint. Lani juga saya pergi beli. Sah, selamat, mudah, patuh syariah, melabur menambah rezeki. Ayo kita, ayo bangkit berani, Asri Ahmad Academy. Ayo melabur di pelaburan yang sah dan patuh syariah di Bursa Malaysia. Sertai saya, Muhammad Asri Ahmad, di webinar Labur Saham. Daftar sekarang di labursaham.com. Labursaham.com. Mak ni ke hulu ke hilir buat kerja mengemas memasak tak penat ke? Tak, sejak mak makan minyak zaitun Olive 30 yang abang kau belikan, badan mak rasa lebih ringan dan bertenaga. Mak makan minyak? Ya betul. Betul, minyak Olive 30 dari Morocco keluaran Olive House. Banyak manfaat untuk kesihatan kita. Elok kau sekeluarga pun makan ni. Hebat mak ni, saya pun nak jugalah. Mana nak beli? Hubungi aja 01355157, 01355157 atau layari olivehouse.my.
102.7 FM di Pulau Pinang. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih untuk anda yang masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini bersama kami dan juga Hazwan di Warna Pagi 8.49 pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru saja bersama kami pada waktu ini dan kita masih lagi bersama untuk rancangan topik pagi dengan tajuk kita implikasi pasca moratorium, apakah nasib mereka. Kita bersama dengan penulis buku perancangan keuangan dan juga perunding keuangan Islam iaitu Puan Hajah Rohani Datuk Muhammad Syahir hari ini seorang ibu yang sangat prihatin dengan perancangan keuangan anak-anaknya. Dan ada juga sahabat kita Puan Sharifah Kasim katanya beliau pun seisi keluarga tak ambil pun moratorium. Maknanya tapi belanja tu biar berhematlah, cukup-cukup makan apa yang patut dan sebagainya. Itu satu langkah yang itu kira baguslah. Bagus Puan Sharifah. Well done. Okey. Tapi kalau macam yang macam golongan yang Puan Hajah sebutkan tadi tu, macam mana sepatutnya perancangan kewangan kita dalam tempoh pandemik yang belum pasti lagi ni kan? Okey, nanti jap saya kasih statistik sikit kongsi kongsi yang berapa ramai agaknya jumlah moratorium yang telah diambil rakyat Malaysia setakat 14 hari bulan 8 setakat 14 bulan 8 lebih kurang 74.3 bilion. Jumlahnya. Yes. Duitnya tu yang you tak bayar. So daripada tu berapa pula di kalangan individu, berapa pula di kalangan bisnes? 48 bilion individual. Dan 26 bilion orang bisnes. So ini ramai di antara kita telah ambil lah benda tu diam tak diam PKP tak PKP amboi banyak duit dalam kocek kita kan. Tak apalah, nak buat macam mana kan, dah ambil. So sekarang itu pun you ambil, sebenarnya you ambil apa yang sepatutnya you bayar. You bayar dan sekarang you tak secara tak langsung you telah panjangkan tempoh you nak bayar balik hutang. Betul. Tangguh. Nama penangguhan. Penangguhan moratorium. It's just temporary. So saya tengok pula statistik masa 11 bulan 9 pula terkini, pihak bank katanya dah menghubungi 2 juta peminjam. Kata bank lah kita harap betul lah dia menghubung ni. Kalau bank orang telefon klien, cakaplah nada yang bagus-bagusnya sikit diharapkan lah you telefon kat hello moratorium dah habis 30 bulan 9, so you kena bayar balik kalau macam tu saya nak dengar pun saya seram kan. So you kena macam cakap nada okey moratorium akan berakhir, ada tak puan akan mengalami masalah, then you become engaged sikit yang cakap baik-baik lah kan. Menarik tu. Nanti kita beli bank lah nanti. Masya-Allah. Saya jadi dia chairman, Azwan jadi CEO. Senang cerita. Saya jaga pintu pun jadi. Tak, kita memang kena ada bank yang dimiliki dan di run oleh orang yang amanah first and then of course ada engagement dengan klien, dia ada perasaan empathy. So difahamkan 380,000 sahaja yang perlu bantuan daripada 2 juta yang dia on call tu. Kan tadi 2 juta Azwan kata pun kata tak ramai yang ambil kan. Berapa ratus ribu yang kita kata 600,000 yang kiranya tak ambil moratorium. So ni yang nak. So daripada 2 juta yang dia panggil, 380,000 kata dia perlu bantuan. Okay, that means not so many lah kan. Kalau bank pun boleh cakap dia, bank ni guna istilah we will face asset deterioration. Kami akan melalui fasa di mana quality asset kami akan menjadi teruk deterioration, merudum, menjuna teruk lah orang bank cakap. Orang bank marah lah macam ni kan. So kita pun faham lah. So dia tu untuk dia balik kepada situasi normal dia akan ambil masa 3 ke 6 bulan. Ini statement yang dibuat oleh mereka yang orang bank kita lah. So kita pun faham, tapi dua-dua kena faham dan juga tengok bagaimana kerajaan begitu prihatin untuk memberi banyak sokongan, banyak bantuan. So pihak sektor komersial ni kena terus menyokonglah tindakan kerajaan supaya tak nampak kerajaan nak bantu pihak komersial macam menekan pula, nampak tak menyokong pula. So kita bila masa susah kita sama-samalah merasai kesusahan dan membantu untuk kita bangkit kembali. Kita harap fasa ini adalah fasa temporary aja dan kita harap bersama kita akan bangkit kembali kan. Bersama kita akan tengok sinar baru tahun depan kan, supaya Malaysia bila kita melalui zaman susah
susah ni, saya yakin rakyat Malaysia pun bila kita susah kan, kita secara tak langsung akan cari ruang di mana you will get the best out of it kan. Tapi of course kita kena ambil macam Azwan tanya tadi, apa patut you buat sekarang, your financial planning. You all kena memang take stock of your situation, ya. Ambil muhasabah situasi anda sekarang, macam mana you okey. Kalau dulu you tak pernah pun buat you punya cash flow, you tak pernah, sekarang you kena buat lah. Kena buat, ya. Kena buat, maksudnya okey, inflow you berapa. Inflow ni penting sangat, inflow dan outflow ni. So you buat atas inflow, bawah outflow. Tulis saja. Ni nampak? Dia orang nampak air ke? Boleh. Inflow sini, outflow sini. Nampak okey. Taruh inflow, taruh outflow. Dan inflow ni satu page cukup ke Hajar? Itulah kalau selalunya outflow ni saya ingat 2-3 pages. Sebab outflow ni korang banyak outflow. We need more pages. Okay. I hope the inflow you banyak pages. Tapi masalahnya sini yang lebih daripada sini. So tu nak buat macam mana? Tak apa, kita buat dulu. Inflow. Atas inflow. Memang sumber. Pendapatan selalu this is fixed income kan. Fixed income tu memang adalah you punya gaji and all that. And then apa lagi, kalau kita punya inflow hanya satu je sumber, bila dah ini banyak yang keluar dah nampak benda tu tak balance kan. Benda ni akan banyak mengeluarkan you punya apa-apa yang ada di sini. So sekarang senang aja dia matematik kan, ni campur ni tolak. So kalau campur you dah kurang, memang tolak you memang habis lah kan. So sekarang kita kena bersama duduk suami isteri. Okey bang, sekarang bang punya gaji dah kurang kan. Abang punya gaji sampai sekarang dia orang potong abang sampai 15% je dapat setiap bulan. So saya dah lah tak kerja bang. So kita punya komitmen banyak. Buat bincang. And then if you ada anak besar-besar, bagi tahu anak. Okey, abah korang dah dipotong gaji. So sekarang dulu kalau abah selalu setiap 2 hari pergi Mac apa, tak boleh cakap lama kan, Mac apa ke dan apa ke, cake apa ke kan, fast food kita lah, tak payah fast food macam tu. So tak payah pergi dah. Pergi daripada setiap 2 hari pergi sebulan sekali ke. So anak-anak pun memahami situasi yang kita sedang lalui. So then if your fixed income has been cut, then you mesti cari cara untuk meningkatkan ini. Bagaimana you nak dapat sumber baru untuk meningkatkan pendapatan sampingan you. So secara tak langsung saya lihat memang masa kita dalam PKP semua banyak kan yang peniaga online, Facebook. This is very good. Even tepi jalan pun macam-macam orang jual apa saja, bukan jual apa saja, maksudnya orang cuba juga berniaga nak dapat income. Betul. Sebab kita memang kalau you pergi melawat luar negara kan, itu situasi melambangkan ekonomi negara. Kalau you tengok negara itu banyak sangat peddlers dia panggil kan, orang-orang berniaga. Maksudnya negara itu tak begitu stabil ekonomi. You don't see that happening in Switzerland. Ambil contoh. Kan you dah pergi Switzerland, cewa saja. So saya masa pergi to Switzerland hari itu tidak nampak. You sempat? Oh, ya ke tak? Tak sempat. Hajar kata sempat bagi saja susah kat dia. So you don't see that in Switzerland, you don't see it in memang European countries yang agak stabil ya. So kita dulu kita ingat Indonesia je macam tu. Kan kita ingat Indonesia je dulu. Bila kita traffic jam start, ada orang papa mau tahu dengan itu cili ayam. Sekarang di Malaysia nampak orang jual mangga. Betul. Kan dekat Bani, mangga Asamboi. So benda situasi tu, tetapi tak apa, jangan malu. Asalkan situasi you adalah untuk mendapatkan income yang halal. Teruskan. So tidak kisahlah apa orang cakap. Kalau you nak pergi sekarang, alamak I nak buat apa, tak ada kerja. You all kalau muda-muda jangan duduk rumah je. You boleh dapat kerja, cat rumah, you pergi mesin rumput, jangan malu. And then pergi, ada kawan saya dia vacuum dan clean rumah orang. Tapi rumah orang yang dia bersih tu adalah orang kaya. So sekali bersih dia dapat beratus-ratus lah. Sebab orang kaya. Kena bagi tips siap kan? You pergilah kat Damansara ke, you pergi kat Bangsa ke. Cik, saya dah tak kerja di berhenti kerja, boleh tak kemas, and I like to decorate your house. Saya buat ni, saya akan itu just idea. Sebab orang kaya memang insya-Allah dia dengar cerita you, dia percayalah kan. Mungkin tapi nanti dia kata macam memilih-milih pula. Macam tak apalah, memang you targeted marketing. Kalau you main tembak peluru, tak boleh kan. You kena go straight to apa you rasa is your market. Kalau tidak, ramai-ramai ramai diberhentikan kerja. Macam mana kita nak buat lah? Ramai-ramai jadi housemaid. Contoh ni kita cerita pasal maid je lah ni.
minta maaf lah, kita guna let's say pramugari. Okay. You all are pretty and nice, tapi katakan korang nak jadi maid, this is beautiful maids going. Tapi satu saja kadang-kadang kan nasi lemak anak dara lah aku, padahal kadang rasa pun tak sedap. So ni stewardess clean your house, that kind. I mean mungkin saya bukan merendahkan, minta maaf, saya bukan merendahkan stewardess, tidak. Tapi cadangan untuk menjadikan itu ikonik supaya menarik perhatian dan you akan dapat business you. So but you buat benda yang cara legal, ya, benda yang halal. Tapi unik dan lain. Unik. Ataupun you nak mungkin buat tadika run by ex stewardess atau jaga anak-anak. Which category are you in? If you are dulu pilot pun banyak yang diberhentikan kerja. Saya kata mungkin pilots can give talk, kata little pilot club, little pilot punya workshop. How that means you buat program untuk encourage anak-anak jadi pilot. Pasal anak saya sebenarnya seorang doktor, Dr. Muna ni dia buat little doctors workshop. So dia charge satu tadika, satu kepala RM40 per session. And then she will bring dia punya skeleton, then dia ajar organ. And then kids suka sangat. Pasal selalu bomba kan, ajar bomba, polis, tapi doctors tak. So mungkin pilot pun boleh. So you all pakailah, korang buatkan little code lah apa untuk anak-anak ni, dia orang happy kan. So apa benda yang you rasa skill yang you ada, you can teach, you can talk. Sekarang kalau you can teach, you can Zoom juga kan. Betul. Kasih coaching, speaking, grooming, apa-apa kelas yang you rasa you boleh buat. Boleh kan, one to one Zoom. And then kalau dulu tuition one to one is about 35 to 50 ringgit per hour kan. You can do that insyaAllah. Dan saya pernah cakap ada orang upah, okay, this is quite low lah, upah lipat baju. Ada orang kan dia malas nak angkat baju, balik rumah kena lipat lah. So you offer just lipat baju dia orang. Jom kita offer. Siapa nak DJ Ikim tolong lipatkan baju anda. Wow. DJ ni dia lipat sebab dia lipat, lepas tu dia cakap-cakap, so banyak lagi kena bayar. Dia lagi ni. Dia lebih. Alamak, lambat pula tak, lagi. You boleh ajar macam how to be a DJ over Zoom. Itu contoh yang lebih praktikal lah kan. Kids yang suka dengar cara you cakap, macam mana abang Pian boleh engage orang kan, apa nada you, intonasi. Pasal you know kids sometimes dia cakap cerita pun satu hari mana orang nak dengar dek, dia kena cakap macam your voice semua tu peluang kan. Then you can do that. So insyaAllah saya rasa kena tingkatkan ni. That means pendapatan tingkatkan, and then your outflow ni make sure you reduce. Reducekan ni banyak kena turunkan. Okay. So kalau you tak boleh tingkatkan ni, memang ni kena turun. Betul. Tidak ada choice. Tapi kalau you boleh tingkatkan ni, maybe you can maintain lah lifestyle. Kalau benda ni boleh tingkatkan. Dan kalau Facebook business, saya tengok budak-budak yang pandai jual tudung kan, masuk. Saya lock PM nombor berdak, ya Allah pandai. Yang mana yang biru, yang merah ni kiri. Saya kadang tak beli, tapi saya suka tengok aksi anak-anak muda ni cuba mendapat perhatian kita, dan kita ada terbeli juga lah kan. Terbeli. Terjebak. Ni bag ni satu ni, yes sis nak mana, amboi manja betul. Tapi that's good. It's a good job you all buat. Memang follow. Tapi sebab kita nak support. Ini cara dalam masa yang sama kita saya difahamkan dia orang masa PKP jual ikan pun macam tu ya. Saya punya anak buah ada kata, nanti nanya ada dia orang jual ikan. Dia orang kata ini fresh ikan. So dia orang semua lockdown, semua dia hantar ikan tu ke rumah-rumah orang. La haula wala, it's very good, you know. And then saya pun dengar yang dari you ke cerita dengan saya yang Pasar Payang ke apa yang di Terengganu. Orang ni dia kata pasal dia orang tak boleh keluar beli pasar, so anak muda ni ambil order. Dia pergi belikan, lepas tu dia deliver lah. So banyaklah. Idea tu boleh je, mana sama-sama duduk. Yang penting jangan duduk saja. Jangan duduk sajalah. And then jangan murung. It's very bad kalau you just go into depression mode. Not good. Saya nak buat apa, macam contoh pilot lah. Saya kasih pilot sebab senang. Anak saya pun seorang pilot sebenarnya. Tapi alhamdulillah dia belum lagi di saya harap dia tak diberhenti kerja lah. Tapi so I think if you all, I tahu kata buang je kot, I tak boleh nak buat apa. You know you go into this sad mode, you nak buat macam mana. And then actually
maybe dulu lifestyle you terror kan. Lifestyle you banyak rumah, banyak kereta mewah. So mungkin you have to look at kereta mewah mana yang you sepatutnya dah start. Let go. Ataupun mungkin you nak link dengan orang yang boleh sewakan kereta mewah you untuk orang yang memerlukan kan. So sekali pakai, kalau dia pakai kereta mewah kan mahal. Tapi ni mungkin tak lesen kan, marah pula so tak tahulah macam mana. Kalau berpada-pada lah. Pihak berlesen ni pun dia macam kena ringan-ringan sikit lah. Kalau orang benda ni dah terkesan kan, maybe you kasih ruang sikit buka untuk mereka-mereka yang dalam kelompok ini dibenarkan bawa this kind of use diorang punya high-end car untuk diberi kan. So ada give and take lah. Dulu kan taksi macam taksi je. Tapi bila Grab datang korang okey pula Grab. Benda macam tu lah. So kita landscape pelesenan ni pun kena anjal sikit lah supaya very flexible, membenarkan orang kita naik kembali kan. If not dia kena bayar kereta dia tak boleh bayar, then it becomes a domino effect. Ni tak boleh bayar, bank buruk, bank turun, and then when bank collapse, memang ekonomi negara pun akan collapse. So kita nak domino semua effect. Tu ada implikasi, ada kesan. Jadi kalau biarlah domino effect itu berlaku satu yang positif. Saling support ataupun saling sokong menyokong satu sama lain. Tadi Puan Hajar bila sebut tentang inflow, mana sumber pendapatan kita dan outflow perbelanjaan kita, terdetik pula macam mana pula kalau ada setengah antara kita dan mungkin ramai antara kita yang menjadikan moratorium ini sebagai inflow mereka, sumber pendapatan mereka, sebab patutnya dia tak perlu, tapi dia dapat. Tapi saya harap mereka tu dah ambil inflow dan start some business. That one well done. Itu kita bagus. Kita nak rancang molek. Kejap lagi kita akan sambung untuk round ketiga. Sambil tu ada juga banyak soalan dah masuk. Nanti kita raikan soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita berkaitan dengan implikasi pasca moratorium. Apa nasib kita? Ya, betul. Selain daripada soalan, anda juga boleh kongsikan kisah anda, perkongsian anda ketika tempoh moratorium ni di media sosial kami, Facebook kami IKIM FM, ataupun di WhatsApp kami 0112904004 ya. Kita berehat seketika. Kembali selepas ini, terus dengarkan kami di Warna Pagi, Inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام.
Koran mendidik jiwa, hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Walau di mana saja anda berada, terima kasih masih lagi setia bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bertemankan Pia dan juga Hazwan pada waktu ini. Dan hari ini merupakan sambutan Hari Jantung Sedunia. Dan sama-sama kita menjaga kesihatan jantung dengan mengamalkan gaya hidup sihat. Sertai Jonan Amal Hari Jantung Sedunia Olive House bersama Yayasan Jantung Malaysia. Layari www.olivehouse.my untuk keterangan lanjut. Alhamdulillah. Dan terima kasih sahabat-sahabat kita yang terus bersama kami untuk topik pagi hari ini. Menarik perkongsian kita dan juga tips dan nasihat yang dikongsikan Hajah Rohani binti Datuk Mat Syahir tentang macam mana kita nak mendepani implikasi atau kesan-kesan pasca moratorium. Dan ada sedikit perkongsian daripada sahabat kita di WhatsApp ni, Puan Hajah, katanya ramai yang menganggur, tiada kerja. Kami di syarikat cleaning company pun susah nak cari pekerja lokal. Semua tak nak pegang vacuum dan juga penyapu. Walaupun gaji yang tinggi, kalau ada yang bekerja pun very bad work attitude, terutamanya kedatangan. Maksudnya macam konsep memilih-milih tu ada juga, memilih-milih kerja walaupun dah ada peluang untuk melakukan kerja apa semua tu kan, Puan Hajah. Suruh dia post berapa orang dia nak kerja tu semua. Tanya siapa kan. Saya ingat kita kena ada macam matching punya platform. Saya pun memang pernah anjurkan. Saya difahamkan Perkeso pun ada di base yang dia akan post jobs yang available. Lepas tu pihak saya pun on board of PTPTN. So PTPTN pun nak matchkan siapa yang dah graduate tu tak ada kerja, cuba apply, tapi katanya ramai apply tapi yang dapat sikit. So maksudnya matching tu kalau kita boleh buat online matching saja tanpa you all have to go and interview is better kan. Dia buat macam filtering dululah. So you majikan nak apa punya jenis ciri-ciri pekerjaan macam mana. Lepas tu orang ni ada apa. So biar sistem yang buat matching online dulu. Lepas tu bila dah match baru you all go for interview. Then it becomes very targeted lah sikit. Ni kan kita dengar ini ada orang nak kasih kerja, ini orang menganggur. Asal tak matching-matching ni. Ada lagi orang yang menganggur. Ke sebab semua orang okey. Ke sebab semua orang okey aja. Dan dia orang tak respon. Ke dia orang memang tak nak kerja. So kelompok yang penganggur yang tak nak kerja ni memang saya tak dapat dan nak tolong. Mana nak cakap kan. Yalah itulah dah keluar orang ni 9 ni kan. So menganggur ni tak boleh lah. You cannot just menganggur kan. Kena buat sesuatu. Dan kalau macam pegang vacuum tu kenapa? Saya rasa tak usah anggap diri anda hina bila anda kena pegang vacuum. Mencuci menjadi cat. Dulu suami saya pernah satu ketika dia tak ada kerja, dia ambil upah cat fencing. Ada ni nak cerita sikit tapi kalau suami saya dengar tak payah. Sorry. Sebab masa tu saya kerja bank dan dia tak ada kerja. Dan apa dia buat? Dia meniaga jual durian. So dia ambil lori. Lepas tu saya pula masa tu in my 20s and then saya punya bank dekat Jalan Imbi. So saya pun husband nak jual durian. Alamak macam mana ni kan. Saya kata hello, who wants to buy durian? My husband jual durian. Kan? So kita tak malu lah juga. Malu sikit tapi tak apa malu sangat lah. Try dulu lah kan. Geng-geng kita datang lah kat luar, kat depan bank tu. Habis bank tu bawa durian lah. So maksudnya ingat suami isteri you kena support each other lah. Kalau walaupun isteri you all tak terkesan, tak berhenti kerja, tiba-tiba suami yang berhenti kerja. Suami ni kadang memang dia kena manjakan dia sikit lah. Dia bila tak ada kerja, kalau isteri tak support dia lagi lah down. Ya, kita kena jadi Sayyidatina Khadijah. Ya, bagaimana bila Rasulullah SAW balik. So bagaimana saya suka bila ustaz cerita pelukan yang Sayyidatina Khadijah kasih dengan selimut tu. Saya ingat dia boleh selimutkan saya, just baling dengan selimut atas. Tapi rupanya kan dengan pelukan beliau selimut. So masya-Allah ya. Kalau semua isteri di luar sana, suami anda melalui zaman macam ni, anda berilah sokongan so that he can get up, and then bila dia yakin isteri I walaupun kerja bank tak malu pun I jual durian. Dan dia akan ada self confidence, self esteem yang tinggi juga. So kita push him on dan kita harap benda ni akan go through lah the fasa so jangan kita kata tadi jangan sedih, jangan rasa kenapa saya, why happen to me, mamat tu tak pun dia berhenti kerja aku kot, adalah masalah anak I, tak usah benda tu tidak ada datangkan apa-apa positif pun dan sekarang kalau you nak sangat motivasi, dengarlah Prof Muhayya banyak cakap pasal motivasi, but it's you sebenarnya, diri you yang kena naikkan semangat. Ini ketentuan Allah takdir kita kena tengok. Memang Allah duga kita dengan kekurangan harta, macam-macam masalah dengan family itu
antara dugaan dalam kehidupan. So kalau kita boleh lalui dengan sangka baik dengan Allah, insya-Allah ya, saya rasa akan bantu kita. Tapi macam mana pula tadi soalan, balik pada soalan kita pengajar yang dia sangka baik juga. Moratorium. Okeylah, aku dapat kiranya tak payah bayar hutang. So yang duit yang tak pakai ni, gaji pun sentiasa masuk tiap bulan. Duit ni bolehlah guna untuk jalan-jalan, beli barang dah lama, dah teringin nak beli barang ni. Dekat Shopee, Lazada ada pula. Online terus. Itulah pasal. Macam mana nak cakap budak-budak ni? Kan tak nasihat lagi ni. Aduh, ya Allah. Sudah-sudahlah. Walaupun dah lepas, dah berlaku dah benda tu. Sebenarnya dia ni kena buka surah Al-Isra. Cari ayat mana? Ayat mana? Saya tak siap. 23 ke 24 yang pasal mubazirun. Al-ikhwan syaitan. Siapa yang membazir? Kamu adalah saudara syaitan. Nauzubillah ya. Sebab ini saya dengar Datuk Badli Shah lah cakap. Masa kami berforum, dia kata, Hajah, dalam Quran ni tak ada lagi Allah samakan dengan saudara syaitan selain daripada orang boros. Takut tak? Penzina pun tak disama, pencuri pun tak disama, tapi pemboros. Sedara setan. Oh my God. Kita selalu macam tahu dah ayat tu kan. Ramai bila ustaz cakap, tahu dah. Tapi don't take it lightly. Kadang-kadang kita cakap, saya ni pemboros lah pengajar. Sedar hati, kau ni setan ke? Actually bila you cakap you boros, you cakap diri you, tak usah. Ladies out there pun, walaupun anda rasa anda ni beli belah banyak sangat, jangan panggil diri anda boros. It's a bad word to use ya. Jangan, sebab itu adalah quality syaitan. So kita na'uzubillah, kita control nafsu kita di Shopee ke Lazada ke mana-mana ke. Sekarang dah lah online, tak ada, TV pun ada. Dah ada. Oh my God. Saya pun tengok, tak boleh. Puan-puan yang rasa diri anda selalu termakan oleh iklan-iklan ni, you tutup TV, you tutup laptop. Dan kalau buka you punya handphone pun masalahnya, Facebook you ada, Insta you pun ada, dan pop-up ad semua datang. Dia macam tahu je kita you cari kena apa. Control. Ada seorang kawan saya memang dia control screen time dia. You kena control. Saya hanya akan check handphone time ni. Very disiplin lah ya. So control kita punya screen time bila kita tahu kita orang yang memang shopaholic. Shopaholic is bad. It's like alcoholic. You have too much alcohol. Shopaholic is you have too much shopping. So you must go on shopping diet. Shopping diet. Aduh, shopping diet. Istilah hari semua ni. tu memang Masya Allah kena paksa diri anda untuk berpuasa daripada membeli belah. Tak usah membeli belah banyak-banyak. Dan kalau diri anda memang tak boleh pergi kat kedai tu, tak usah pergi langsung. Betul. Baik. Puan Rina dari Bukit Beruntung hantar WhatsApp, katanya dah 2 kali ke sebuah bank ni untuk lanjutan moratorium. Mana dia nak apply lanjutan tu. Mereka tak tengok pun supporting documents yang saya bawa. Dan bank bagi tahu saya bahawa jika dia terima untuk lanjutan moratorium ni, kesannya 3 bulan lanjutan yang diberi akan dimasukkan ke dalam rekod SIKRIS. Kenapa macam tu? Boleh ke macam tu sepatutnya Puan Hajah? Dan katanya terima kasih juga pada suami sebab dapat moratorium tapi digunakan untuk kelangsungan hidup keluarga, beli makanan harian untuk anak-anak. 5 orang anak masih bersekolah. Itu satu contoh. Alhamdulillah. Bagus Rina. Itulah Rina, saya memang tak berkenan lah bank-bank macam tu. Ni ambil nombor bank negara. Bank negara punya tally link 1-300-88-5465. You boleh masuk website bank negara pun. Bank negara Masya Allah adalah bapa bank-bank kita kan. So kalau anak dia buat nakal, awak pergi jumpa bapa dia. Report ke bapa dia. Report ke bapa dia. Kata saya tak tahu ya, bapa cakap macam ni, awak kena buat macam ni. Kan. Sepatutnya bank kenalah memberi kelonggaran pada dia. Dan SIKRIS not affected. Sebenarnya dah dimaklumkan dalam laman web bank negara. So you masuk, semua kita pakat masuk laman web bank negara. That's why yang saya memang tekankan kenapa saya tulis buku keuangan ni. Sebab kita kena ada ilmu keuangan. Kalau kita ada masalah keuangan, kita nak turn kat siapa? Dan kita tak boleh dapat ilmu-ilmu ini just dengan orang-orang yang tak berilmu pun. Dan bahaya kan? So kalau ni pula time ni lah alung banyak nanti kat luar sana. Nanti akan naik lah all poster-poster. Anda ada masalah? Dia orang ni macam lah baik sangat kan? Dia orang tahu sebenarnya kita moratorium is over. Dia orang akan mula dia orang punya promosi pula. Promosi alung ya. So na'uzubillah, saya harap kita jangan termakan pujukan diorang. Sebab once you're into alung, memang suka sangat anda nak keluar. Nak lari. Kalau memang betul you rasa memang dah buntu, saya memang tak boleh buat apa dah mengajar dan tak tahu apa nak buat, pergi ke AKPK.
AKPK at least is the formal official, bukan alung ya, dia memang di bawah Bank Negara dan dia akan beri khidmat nasihat secara percuma. Dan diorang boleh negotiate on your behalf ya, dia akan runding cara untuk you kepada bank-bank sebab dia pun bawah Bank Negara. So dia pun macam bapak-bapak bank kita lah. So insya-Allah. Ibu-ibu lah, ibu-ibu yang prihatin. Okey dah ada bapak ibu. Sayang anak-anak. Ya, insya-Allah. Baik, insya-Allah itu antara caranya, sedikit bantuan untuk sahabat-sahabat kita yang bertanyakan soalan. Nanti kita akan kongsikan lagi. Kita nak berehat kejap untuk kembali pusingan terakhir ataupun pusingan keempat untuk topik pagi kita hari ini. Ya, dan anda semua terus saja sharekan video Facebook live kami di IKIM FM, dan juga ada soalan anda boleh ajukan di sana, termasuk juga di WhatsApp kami 01129004. Jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami hanya di Warna Pagi, IKIM Inspirasi Islami. As-salatu wassalamu alayk, alayka ya رسول الله. الصلاة والسلام عليك، عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك، عليك يا سيدي، عليك يا سيدي، عليك يا سيد الأولين والآخرين. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Setiap anak yatim berhak untuk dilindungi dan mendapatkan keperluan dan kasih sayang yang sempurna. Islamic Relief Malaysia ingin mengajak anda semua untuk memberikan sinar kepada mereka dengan menghulurkan sumbangan melalui kempen My Yatim Care for Orphan. Hubungi 03-8926-3434. Fikir kemanusiaan, fikir Islamic Relief. Walau di mana saja anda berada, terima kasih kerana masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini. Teman kami ada juga Hazwan di Warna Pagi. Termasuk juga kami turut siarkan siaran langsung ataupun live di Facebook kami untuk topik pagi hari ini. Implikasi pasca moratorium, apa nasib mereka? Kita bersama dengan Puan Hajar Rohani, Datuk Muhammad Syahir pagi ini ya. Dan kita ada soalan di WhatsApp juga, sahabat kita yang bertanya, Puan Hajar, dalam tempoh COVID ni ataupun dalam tempoh PKP, ada sahabat kita yang dia beli kereta bulan Julai hari tu. Masa tu maknanya dalam tempoh moratorium dah berlangsung lah kan sejak awal April. Jadi dia kata boleh ke dia dapatkan moratorium tu? Tanyalah bank dia kata. Awak pergi beli kereta masuk moratorium, hebat betul awak ni. Kalau dari sudut maaf kalau nak bertanya soalan lanjutan. Kalau dari sudut
keperluan. Perlukah kita beli kereta masa tempoh PKP? Sebab ada orang kata murah sikit. Yalah. Kalau rasanya memang dia memang memerlukan sangat-sangat dan memang dia tengok duk tinjau-tinjau harga masa PKP lah yang paling murah. Tapi masa PKP you nak pergi ke mana? Sebab kan you PKP. Tak apalah. Bercuti lah pula. Balik kampung so, I rasa you boleh go up to your banker because sepatutnya dia orang dah ada dalam sistem dia orang kan moratorium tu. So kalau saya tak pasti sebab kalau dia auto je dia terus hanya key in for May onwards. So bila you masuk tengah-tengah tu boleh ke sistem dia accommodate tu kena tengok sistem masing-masing. That's why Bank Negara pun pernah cakap setiap bank ni dia orang ada sistem berbeza-beza tapi garis panduan secara generiknya macam ni. So setiap satu bank akan melaksanakan ikut sistem dia orang lah. Baik. Dan sekarang pun Puan Haja kita pun belum pasti bila PKP ataupun bila pandemik COVID-19 ni berakhir. Uncertain lah sekarang situasi. Jadi dalam keadaan uncertain tak pasti ni apa nasihat Puan Haja untuk perancangan kewangan yang terbaik untuk keluarga InsyaAllah. Sebab pertama kali memanglah saya rasa bila situasi ni tak certain ke depan pun tak tahu gaji kita okey ke tak okey atau akan lama-lama mengalami pengurangan gaji wallahualam kan. So kita sudah pasti janganlah ambil hutang baru. Kalau boleh stop new hutang at the moment dan kalau nak beli big ticket items benda yang besar-besar harga nilai tu fikir-fikir banyak-banyak kalilah sebab kadang-kadang orang macam nak beli rumah terburu-buru, nak beli ni terburu-buru, sebenarnya dia tak sedar ke yang you nak beli kereta pun kurang-kurang hutang you 7 tahun 9 tahun. So ini suatu keputusan yang melibatkan tempoh yang agak lama. So ambil masa lah sikit. And then beli rumah pun lah tempoh 20 tahun 25 tahun. So tempoh yang lama ni ejen senang aja suruh you beli. You tak beli sekarang nanti rumah naik. Ini tak ada orang. Tu dia orang biar ayat jual lah kan. So kita relax. Kita kena tahu apa kita nak. Dan kemampuan kita kemampuan kita. Jangan biar orang masukkan dalam minda kita apa yang kita perlu. Itu selalu kesilapan kewangan berlaku bila kita tak tahu perlu kita apa, mahu kita apa dan orang masuk dalam otak kita yang kita perlu apa yang kita tak perlu sebenarnya perlu. Semua terbalik kot. Semua asal I tadi nak beli kereta macam ni je. Tapi kenapa I tiba-tiba kereta ni pula? Pandai kan? So dia kena minda kita kena stable lah insya-Allah. So kalau boleh yang masih tak dapat kelonggaran tu today masih ada hari ada 29 kan? 29. Besok 30. Lepas besok baru dia. So hari ni dan besok masya-Allah you all yang belum buat tindakan untuk flexible repayment tu pergi ke bank anda, merayulah dan tak usah cakap dengan kalau you rasa staff ni terlalu junior, pergi jumpa manager. Buat selamba je. Saya nak jumpa pengurus anda ya. Muka anda pun kena kalau pergi jumpa bank ni pun janganlah pakai selekeh sangat. Kadang bank ni kita nak buat macam mana kan? Dia orang tengok kita dressing kita, kita kena dress decent sikit, sopan sikit lah kan. Pergi pakai slipper Jepun lah jangan. Tapi of course tak usah pakai jaket pula kan. Dia kata asal lah you pakai jaket takkan you tak ada gaji kan. Pakai macam sopan lah, sopan kemas lah. Tahulah kita pun tak ada kerja ke tak ada gaji ke apa tapi pakai kemas lah juga dan cakaplah dengan nada yang sopan-sopan, kasih salam dulu kan. Kadang orang kita bila jumpa bank pun dia ingat macam bank dia punya pula. Ada juga kan. Sebelum jumpa saya ni nak ni saya ni saya ni layak kan. Tak usah cakap nada macam tu. Tengok muka dia macam mana dulu. Assalamualaikum, saya ni datang kok ada peluang untuk saya memohon memanjangkan situasi saya macam ni. So bila mulut kita manis-manis macam tu orang dengar pun rasa kan baca doa doa Ustazah Asma Harun selalu baca doa minta tenang surah Ghafir ayat 44 yang kebergantungan pada Allah tu. Amalkan bacaan-bacaan tu supaya kebergantungan kita pada Allah tinggilah dan kita tahu dan kita sangka baik yang apa yang kita inginkan ni Allah akan kabulkan ya. Dan kena fikir sama-sama. Suami isteri kena fikir sama-sama. Ini masalah kita bersama. Jangan masa benda happy-happy je kita okey bersama. Tapi bila benda ni kan, isteri mulalah, aku ni suami dia tak ada kerja. Cerai lah ke kan? Pasal katanya dalam masa PKP katanya banyak perceraian juga. Sebab mental problem, stress, depression dan pasangan pun bercerai. So perceraian akibat kewangan ni saya rasa satu sebab yang paling tak boleh terima akal lah ya. Sebab anda bina institusi keluarga ni atas dasar kita sayang, menyayangi ya, dan ia adalah jodoh yang ketentuan Allah. Jangan just disintegrate atau pecahkan satu institusi yang kukuh macam tu sebab
keuangan. Because keuangan ni ada ruang untuk kita fikir sama-sama ya. Kalau buntu fikir pergi jumpa AKPK, kalau tak pun layarilah laman Facebook kita orang pun Hijrah Wealth Advisors. Siapa yang menganggur memang kami terima anda boleh masuk bidang kami, boleh jadi konsultan. Ni nak jual lah. You kena ada salesman lah. Nak jual takaful ke unit trust ke wasiat ke boleh insya-Allah. Dapatkan bantuan ilmu lah panduan dan bimbingan juga. Itulah dia. So, saya ada pantun tapi tak tahu pantun saya okey tak okey. Silakan. Awak betul kan kalau pantun saya tak betul. Tak apa, kita dengar je. Ni orang Johor hebat pantun. Saya orang Selangor saya. Okey, cuba ya bismillahirrahmanirrahim. Pasca Mora hampir tiba. Tanggal 39 bersiap siagalah kita. Ayuh bertindak dengan segera. Moga Allah izinkan keuangan kita sejahtera. Saya beli. Okey. Alamak, ini terror. Mora-mora nak berakhir. Simpan duit, jaga keluarga. Sabar semua dengan takdir. Serahkan pada Allah yang Maha Kuasa. Masya-Allah. Ni. Azwan? Azwan pula. Saya dengar je lah. Itu ada halkum. Assalamualaikum. Masya-Allah. Azwan ada. Kau ambil. Tak apa. Nanti saya beli masa kat luar ni. Okey, no problem. Tergamak Azwan. Baik, alhamdulillah. Banyak kita belajar ni masya-Allah dalam santai tapi ada sentapnya untuk kita semua tentang belajar tentang pengurusan kewangan, tambah-tambah lagi implikasi pasca moratorium. Mana yang terkesan kita doakan moga Allah mudahkan urusannya dapat selesaikan, dan yang pasti apa pun yang berlaku insya-Allah pasti ada pengakhirannya. Cuma kita harap kita dapat atasinya dengan baik insya-Allah. Untuk hari ini terima kasih banyak-banyak Pengajar. Terima kasih Pengajar. Sudi datang konti. InsyaAllah, dan kalau ada kesempatan dan ruang kita jumpa lagi Pengajar. InsyaAllah. Sebab Hazwan hutang pantun dengan Hajar. Saya balas dekat luar nanti. You must come back. Baik Hajar, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Alhamdulillah, itu dia topik pagi kita. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian yang bersama kami sepanjang lebih kurang sejam ni untuk perkongsian kita, dan kita dah berehat seketika. Kami akan kembali dengan segmen menarik juga